Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami langsung dari Parlimen. Baik, penggulungan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin jangka menjadi tumpuan sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah raja pada persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Kementerian yang memainkan peranan penting dalam menangani wabak COVID-19 di negara ini disenarkan sebagai kementerian yang pertama yang akan menggulung perbahasan pada hari kedua penggulungan. Sejumlah 11 kementerian dijangka akan membuat penggulungan perbahasan babitkan isu-isu yang dibangkitkan sepanjang 4 hari perbahasan titah diraja oleh 91 wakil rakyat pembangkang dan juga ahli parlimen kerajaan. Semalam, untuk pengetahuan anda, sejumlah 16 kementerian telah terlibat dalam hari pertama sesi penggulungan. Menurut aturan urusan mesyuarat persidangan Dewan Rakyat, selain Kementerian Kesihatan, antara kementerian lain yang dijangka akan membuat penggulungan pada hari ini ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Luar, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Belia dan Sukan. Persidangan ini dimulakan dengan waktu pertanyaan menteri diikuti dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Dan antara perkara yang akan dibangkitkan ialah isu capaian internet di kawasan luar bandar, pembelajaran secara maya bagi pelajar institusi pengajian tinggi dan keutamaan kepada golongan B40 memasuki asrama. Soalan berkaitan capaian internet diajukan ahli Parlimen Beaufort, Dato' Azizah Mohamed Don, yang meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan langkah yang akan diambil untuk memastikan capaian internet kelajuan tinggi di Sabah, khususnya di kawasan luar bandar. Bagi ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim pula mengajukan soalan kepada Menteri Pengajian Tinggi mengenai langkah menambah baik kaedah pembelajaran secara maya bagi pelajar institusi pengajian tinggi untuk mengurangkan tekanan ekoran beban tugas. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi laman Facebook Berita RTM. Baik, sebelum mula persidangan, waktu pertanyaan-pertanyaan menteri MQT, ada sebanyak 3 soalan akan diajukan kepada menteri-menteri berkenaan. Jika kita lihat, soalan pertama akan diajukan kepada Menteri Kewangan oleh ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, yang meminta menyatakan berkenaan pelaksanaan geran khas prihatin GKP dan bagaimana pula peranan bank-bank pembangunan dalam usaha membantu peniaga kecil dan mikro supaya mereka dapat meneruskan perniagaan. Dan soalan yang kedua adalah soalan yang agak penting untuk MQT pada hari ini, iaitu ditujukan kepada Menteri Kanan Pendidikan oleh Sim Zazin, ahli Parlimen Bayan Baru, yang menyatakan penjelasan kepada pihak sekolah dan ibu bapa yang sedang keliru bagaimana melaksanakan pembukaan sekolah secara penggiliran 50% PDP bersemuka dan 50% PDPR, dan jelaskan apakah perincian pelaksanaan dan bagaimanakah seorang cikgu mengajar PDP bersemuka dan online PDPR pada masa yang sama. Dan soalan terakhir untuk MQT pada hari ini yang akan dibangkitkan oleh ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria, meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan berapakah jumlah kes keganasan rumah tangga yang telah dilaporkan sepanjang PKP dilaksanakan dan apakah bentuk sokongan kepada mangsa keganasan rumah tangga yang telah diberikan. Ini juga antara soalan yang penting yang akan dijawab oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat oleh Datuk Seri Rina Harun. Dan seterusnya, selepas waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, dia akan seterusnya kepada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang akan dimulakan oleh ahli Parlimen Besut yang meminta kepada Menteri Kanan Pendidikan. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Pertanyaan menteri. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Yang berhormat, sebelum kita mulakan, ingin saya maklumkan bahawa kita telah jalankan ujian RTK Antigen Self-Test saliva yang dilaksanakan pada semalam, Rabu 22 September. Kita dapati cuma hanya seorang polis bantuan yang didapati positif COVID-19. Tapi kita bernasib baik kerana beliau hanya bekerja di sekitar kawasan Parlimen dan tidak ada kontak rapat. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Noliza serta pasukan kesihatannya dari Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan atas kerjasama dan bantuan yang diberikan sepanjang persidangan ini. Sekian, terima kasih. Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Fakih, Sabak Bernam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Dipertua.
Sabak benam minta Menteri Kewangan menyatakan berkenaan pelaksanaan geran khas prihatin ataupun GKP dan bagaimana pula peranan bank-bank pembangunan dalam membantu peniaga kecil atau mikro supaya mereka dapat meneruskan perniagaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih yang diumumkan pada 28 Jun yang lepas, kerajaan terus komited untuk menyokong sektor perniagaan, khususnya usahawan mikro dan juga perusahaan kecil dan sederhana melalui geran khas prihatin ataupun GKP. Ia bertujuan untuk meringankan beban kewangan mereka agar mampu mengharungi tempoh yang masih mencabar serta sebagai penambahan pelaburan kepada perniagaan. Bagi inisiatif GKP 4.0, lebih 1 juta PKS mikro melibatkan penerima sedia ada GKP sebelum ini serta penerima baharu bantuan GKP. Ini telah mula menerima RM500 pada 21 September, hari Selasa yang lepas, melalui bayaran fasa pertama. Bagi bayaran fasa kedua berjumlah RM500, ini akan dibuat pada bulan November 2021, menjadikan keseluruhan bayaran GKP 4.0 sebanyak RM1,000 untuk penerima yang layak. Jumlah keseluruhan pembayaran GKP 4.0 ini melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM1 bilion, di mana bayaran dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan di dalam sistem GKP. Secara keseluruhannya, sejumlah RM6.08 bilion dimanfaatkan oleh lebih 1 juta usahawan mikro melalui 4 siri bayaran GKP semenjak wabak COVID-19 melanda negara. Datuk Yang di-Pertua, bagi institusi kewangan pembangunan atau IKP atau DFI, antara peranan utama mereka adalah bagi menyokong kelangsungan usahawan mikro serta PKS dari segi memudah cara pembiayaan melalui pelbagai pakej pinjaman mudah. Malah Kementerian Kewangan baru-baru ini telah pun menyarankan IKP untuk merangka penyelesaian yang lebih praktikal seperti penggunaan kriteria pembiayaan yang kurang membebankan supaya perniagaan dapat kembali pulih dan beroperasi mungkin secepat mungkin susulan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi dan sosial. Setakat ini dalam menyokong inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, terutamanya berkaitan usahawan mikro dan PKS, IKP seperti Bank Simpanan Nasional, Bank Kerjasama Rakyat, Agrobank, SME Bank telah melaksanakan pelbagai skim pembiayaan melalui dana bank negara Malaysia di mana jumlah keseluruhannya adalah RM8.1 bilion. Melangkah ke hadapan, selain dari memudah cara pembiayaan bagi usahawan mikro dan PKS, IKP juga perlu menekankan strategi mengutamakan pelaburan dan pemberian pinjaman bagi menyokong usahawan mikro dan PKS yang terlibat dalam inovasi peringkat awal serta mereka yang sedang beralih ke arah operasi digital. Tambahan lagi, IKP juga perlu menumpukan usaha dalam menyokong usahawan mikro dan PKS yang terlibat dalam sektor yang menekankan aspek kelestarian. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Yang Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Tahniah kepada kerajaan yang sentiasa prihatin kepada rakyat, terutama kepada peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Soalan tambahan saya, sejauh manakah jumlah geran khas prihatin yang telah dikeluarkan dan bilangan peniaga yang mendapat manfaat daripada GKP dan syarat kelayakan GKP terlalu ketat, terutamanya bagi usahawan mikro? Bagaimanakah kerajaan dapat membantu mempermudahkan proses permohonan ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat, setakat ini seperti saya sebut tadi, lebih 1 juta usahawan mikro layak menerima GKP 4.0. Bagi negeri Yang Berhormat, iaitu negeri Selangor, hampir 196,000 usahawan mikro telah mendapat manfaat dari bantuan GKP dengan peruntukan sejumlah RM1.2 bilion. Kerajaan berharap agar bantuan langsung berterusan yang disalurkan ini akan meringankan beban mereka, terutamanya yang masih terjejas ketika ini.
Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, syarat kelaikan JKP sedia ada adalah seperti berikut. Pertama, pemohon mestilah berstatus warga negara Malaysia. Kedua, bagi pemohon yang merupakan usahawan mikro, jumlah jualan ataupun perolehan tahunan mestilah kurang dari RM300,000 dan jumlah pekerja sepenuh masa tidak melebihi 4 orang. Ini tak termasuk pemilik. Dan berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebelum atau pada 30 Jun 2021 dan masih aktif menjalankan perniagaan semasa permohonan dibuat. Ingin saya menekankan bahawa syarat kelayakan sedia ada adalah sangat minima, tidak terlalu ketat. Malah pada bulan Julai yang lalu, Kementerian Kewangan telah membuka permohonan baru JKP 4.0 kepada usahawan mikro yang tidak lulus JKP sebelum ini. Kerajaan juga telah membuka untuk permohonan baru sebanyak 4 kali, iaitu PKS Mikro perlu berdaftar sebelum 31 Disember 2019 untuk JKP 1.0, 31 Ogos 2020 bagi JKP 2.0, 28 Februari 2021 bagi JKP 3.0 dan 30 Jun 2021 bagi JKP 4.0. Data penerima bantuan JKP adalah berdasarkan data terkini pendaftaran SSM, PBT dan juga LHDN. Penerima yang layak untuk menerima bantuan JKP 4.0 adalah melibatkan penerima yang sedia ada, JKP 1, 2, 3, yang berstatus lulus dan berjaya kredit serta penerima baru JKP 4.0. Syarat-syarat ini dikenakan yang berhormat adalah bagi memastikan tiada ketirisan serta usaha mikro yang betul-betul layak mendapat bantuan bagi menghadapi cabaran COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin sejauh mana kerana perhatian dan bantuan bank kemauan telah disalurkan kepada pengusaha kecil dalam bandar kerana jarang kedengaran golongan peniaga mikro bandar menerima bantuan. Minta penjelasan. Maaf Yang Berhormat tak berapa dengar tadi. Ya, kurang jelas. Yang Berhormat Bukit Bintang. Sorry. Yang berhormat Bukit Bintang boleh tolong ulang soalan. Minta maaf tadi tak berapa dengar. Kurang jelas ya. Kurang jelas. Terima kasih. Okey. Sejauh mana geran perhatian dan bantuan bank pembangunan telah disalurkan kepada pengusaha kecil dalam bandar kerana jarang kedengaran golongan peniaga mikro bandar menerima bantuan ini. Terima kasih. Sejauh mana ia telah disalurkan? Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Bagi geran khas prihatin, seperti saya sebut tadi, lebih 1 juta orang peniaga PKS Mikro yang telah dapat. Dari segi datanya, kita melihat kepada data yang kita dapat daripada PBT, SSM dan juga LHDN, di mana saya akan berkongsi dengan Yang Berhormat Bukit Bintang secara lebih terperinci peringkat negeri dan juga bandar berapa yang mereka dapat daripada geran khas prihatin. Cuma kalau dari segi the banking sector ni yang dibangkit juga oleh Yang Berhormat Bukit Bintang, kebanyakan IKP ini yang membantu adalah bank-bank kerajaan lah, the DFI, the Development Financial Institution, menerusi terutamanya Bank Simpanan Nasional, Bank Kerjasama Rakyat ataupun Bank Rakyat dan juga SME Bank. Di sini saya menyebut tadi lebih kurang 8.1 bilion ringgit peruntukanlah untuk golongan PKS dan juga PKS Mikro daripada IKP ataupun DFI. Yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya ingin menjemput Tuan Sim Zee Shin untuk soalan seterusnya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bayan Baru ingin meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan penjelasan kepada pihak sekolah dan ibu bapa yang sedang keliru bagaimana melaksanakan pembukaan sekolah secara penggiliran 50% PDP bersemuka dan 50% PDPR
Jelaskan apakah perincian pelaksanaan dan bagaimanakah seseorang cikgu mengajar PDP bersemuka dan online PDPR pada masa yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Mengambil kira situasi semasa, termasuk kadar vaksinasi dalam kalangan guru, anggota kumpulan pelaksana dan pekerja perkhidmatan sokongan, serta pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka untuk pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka mulai 3 Oktober 2021 bagi negeri kumpulan A dan 4 Oktober 2021 bagi negeri kumpulan B. Pembukaan sekolah dibuat secara berperingkat mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara. Bagi negeri fasa 1 PPN, semua murid masih meneruskan PDPR. Hanya tadika swasta dibenarkan beroperasi bagi anak-anak yang ibu bapa atau penjaga mereka bekerja. Bagi negeri fasa 2 PPN, PDP bersemuka dibenarkan untuk murid kelas peperiksaan awam dan antarabangsa yang akan menduduki peperiksaan dalam tempoh terdekat. Murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi PPKI juga hadir secara bersemuka. Tadika swasta dibenarkan untuk terus beroperasi bagi anak-anak yang ibu, bapa atau penjaga mereka bekerja. Murid lain akan mengikuti PDPR. Bagi negeri fasa 3 PPN, murid yang akan hadir ke sekolah adalah sama seperti kumpulan murid di fasa 2. Selain itu, murid kelas peperiksaan awam dan peperiksaan antarabangsa yang lain akan hadir. Prasekolah juga akan mula beroperasi. Murid lain akan mengikuti PDPR. Bagi negeri fasa 4 PPN, murid yang akan hadir ke sekolah adalah sama seperti kumpulan murid di fasa 3. Kemasukan murid lain akan dilaksanakan secara berperingkat. Untuk maklumat yang berhormat, satu pelan komprehensif pembukaan semula sekolah telah disediakan bagi memastikan murid dapat kembali belajar secara bersemuka di sekolah dalam keadaan selamat. Berdasarkan pelan ini, KPM telah menetapkan supaya kapasiti murid di sekolah dihadkan pada kadar 50% enrolment keseluruhan. Bagi tujuan tersebut, kaedah yang digunakan adalah dengan menghadkan kapasiti murid di dalam kelas kepada 50% daripada jumlah murid dalam kelas tersebut. Justru, sistem penggiliran murid hadir ke sekolah mengikut minggu akan dilaksanakan. Kaedah ini diguna pakai untuk semua kelas, kecuali beberapa kumpulan murid yang telah dinyatakan dalam portal KPM, dan ini termasuklah murid di sekolah asrama sepenuhnya dan murid di sekolah kurang murid. Kaedah penggiliran ini membolehkan penjarakan fizikal dalam kelas yang lebih baik dan memudahkan pemantauan guru ke atas murid. Ini juga bagi mengurangkan kesesakan sewaktu pergerakan masuk dan penyuraian di sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi kelas yang melaksanakan penggiliran, murid di dalam kelas tersebut akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Dalam satu minggu, hanya satu kumpulan saja yang akan hadir ke sekolah, manakala kumpulan yang satu lagi akan melaksanakan PDPR secara sendiri di rumah. Sebagai contoh, kelas yang mempunyai 36 murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, dengan setiap kumpulan mempunyai 18 orang murid. 18 murid kumpulan A akan hadir pada minggu pertama untuk mengikuti PDP secara bersemuka, manakala 18 murid kumpulan B akan menjalani PDPR secara sendiri. Untuk minggu berikutnya, 18 murid kumpulan B pula akan mengikuti PDP secara bersemuka di sekolah dan 18 murid kumpulan A tadi akan menjalani PDPR secara sendiri. Kitaran penggiliran ini akan berterusan sehingga dimaklumkan oleh KPM kelak. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sebelum sekolah dibuka untuk PDP bersemuka, guru akan menetapkan kumpulan murid dan giliran mereka untuk hadir ke sekolah. Guru kemudiannya akan memaklumkan kepada setiap kumpulan murid tentang persediaan yang perlu dilaksanakan semasa mereka menjalani PDPR secara sendiri atau sebelum mereka hadir ke sekolah untuk PDP bersemuka.
Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, latihan atau tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang akan dipelajari. Di samping itu, guru akan turut memberi sumber rujukan yang boleh digunakan oleh murid semasa pembelajaran di rumah. Ini membolehkan murid mengikuti aktiviti pembelajaran melalui TV pendidikan, rakaman video, pelantar delima serta sumberku. Guru juga boleh memberi tugasan untuk murid membuat buku skrip, projek mudah, aktiviti amali mudah atau membaca buku, modul, buku teks dan nota. Tugasan ini akan disemak oleh guru apabila murid kembali ke sekolah pada minggu berikutnya. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDP secara bersemuka, selain daripada mengajar topik yang berkaitan, guru juga akan menjelaskan kepada murid tentang persediaan yang perlu dibuat sewaktu mereka berada di rumah untuk PDPR secara sendiri pada minggu berikutnya. Bagi memastikan keberkesanan pendekatan ini, guru akan merancang dan melaksanakan topik pembelajaran dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan dan penguasaan pembelajaran murid sepanjang tempoh penggiliran dilaksanakan. Guru boleh melaksanakan aktiviti pemulihan atau pengukuhan bergantung kepada keupayaan murid. Bagi memastikan PDP secara penggiliran ini dapat dilaksanakan dengan baik, KPM telah menyediakan manual pengoperasian, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran sebagai panduan kepada pengetua, guru besar, guru, murid dan ibu bapa serta penjaga. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan tambahan ya. Saya nampak bahawa kementerian selalunya mengumumkan sesuatu tetapi akhirnya perincian itu tidak sampai ke bawah dan dia menimbulkan banyak persoalan dan kekeliruan terutamanya kepada para guru dan juga ibu bapa. Ratusan ribu ibu bapa sekarang keliru tentang isu ini. Jadi soalan tambahan saya ya, Menteri, daripada penjelasan Menteri, ia nampak seolah-olah 1 minggu belajar, lepas itu 1 minggu cuti. Kerana PDPR sendiri, saya nampak bahawa dia on paper very bagus. Tetapi realiti, murid-murid atau pelajar-pelajar, mungkin mereka akan cuti. Ya, dia tak buat sesuatu. Ya, ini adalah soalan yang serius. Ya. Soalan kedua adalah tentang option. Ya. Ibu bapa yang ambil option tidak pergi ke sekolah, maka mereka tidak hadir ke PDP bersemuka dan mereka tidak ada, kerana yang minggu yang lepas itu adalah PDPR sendiri, maka murid yang mengambil option tidak ke sekolah langsung tidak ada persekolahan. Jadi ini adalah isu yang saya minta Menteri jawab. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Pertama sekali, seperti mana yang dijelaskan oleh kementerian, apabila kita umumkan pembukaan semula sekolah tempoh hari, semangat di sebalik pembukaan semula sekolah ini adalah untuk mengembalikan murid kepada sistem persekolahan secara bersemuka. Dalam konteks ini, kita telah melalui satu tempoh yang panjang, satu tempoh yang amat sukar, bermula daripada tahun 2020 dan ini menghampiri akhir tahun 2021, sekolah telah ditutup untuk tempoh yang agak lama. Sebab itu, apabila kita adakan sesi libat urus bersama pelbagai pihak, termasuklah ibu bapa, guru, pentadbir sekolah dan juga wakil-wakil daripada Kesatuan Perguruan, kita telah bincang secara mendalam berkaitan dengan cadangan yang dikemukakan. Berdasarkan apa yang kita maklumkan sebentar tadi, perkara ini dibuat mengambil kira pelbagai faktor. Pertama sekali ingin saya jelaskan bahawa kita sedar di luar sana dalam konteks pembukaan sekolah yang lepas. Apabila kita buka sekolah pada bulan Mac tahun ini, apa yang berlaku kita lihat, ibu bapa berkata, masyarakat melihat bahawa keadaan dalam sekolah itu
agak selamat, okey, tersusun, tetapi apabila keluar di luar sekolah terlalu ramai, terlalu banyak kesesakan berlaku. Maka kita duduk dan perincikan apakah pendekatan yang terbaik, terutamanya mengambil kira Delta variant. Dan sebab itu kita bincang, kita kurangkan jumlah murid di dalam kelas kepada separuh. Dan dalam konteks ini tadi, apa yang kita tekankan, semangatnya adalah kembalikan murid ini ke sekolah. Dan kita perlu ingat, dalam konteks Kementerian Pendidikan, ada lebih 5 juta orang murid di seluruh negara. Dan mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang mendapat akses kepada internet, yang ada peranti yang boleh belajar dengan baik di rumah. Namun ada yang jauh ketinggalan dalam konteks pembelajaran bersama guru di sekolah kerana mereka tidak mempunyai kemudahan. Jadi mencari titik tengah ini memerlukan satu perincian yang cukup mendalam. Dalam konteks ini, seperti mana yang dijelaskan tadi, apabila murid ini datang pada minggu pertama dan berada di rumah pada minggu kedua, murid ini ada hubungan langsung dengan guru mereka secara bersemuka dalam keadaan pembelajaran semula jadi yang mereka telah laksanakan sebelum ini. Jadi apa yang perlu difahamkan juga bahawa apabila negeri ini dibuka secara fasa berfasa, hanya negeri di mana murid yang akan kembali ke sekolah hampir keseluruhan adalah negeri fasa 4. Negeri fasa 4 pada 3 Oktober yang akan hadir ke sekolah adalah murid kelas peperiksaan. Kemudian 17 Oktober barulah separuh murid sekolah menengah masuk dan separuh murid sekolah rendah masuk. Dan pada akhir bulan Oktober barulah separuh lagi murid sekolah menengah masuk dan separuh lagi murid sekolah rendah masuk. Yang kita bahagikan pada 2 kumpulan. Dan dalam konteks ini, secara umumnya mereka yang melaksanakan PDPR akan masih melaksanakan PDPR selagi sesi persekolahan bersemuka untuk mereka tidak dimulakan. Terima kasih. Soalan yang kedua. Yang Muhammad Baling. Terima kasih. Sebelah sini. Ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Saya mengamati meneliti. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan tahniah kerana kementerian sedang sedaya upaya cuba nak pastikan anak-anak datang ke sekolah belajar secara PDP. Saya datang daripada kawasan luar bandar, khususnya Baling. Kes di kawasan kami masih lagi di antara 55 sehingga 150 kes setiap hari. Isu yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri Kanan ialah berkaitan dengan pembelajaran online PDPR ini. Apakah kementerian sudah memikirkan kalau mereka belajar melalui PDPR ini, kawasan-kawasan luar bandar, bukan Baling saja, banyak kawasan-kawasan luar bandar yang rakan-rakan Hadirin Dewan Yang Mulia ini, mereka menghadapi masalah internet. Jadi, apakah kesannya kepada pelajar-pelajar ini bila mana selepas peperiksaan keputusan mereka tidak sama dengan pelajar-pelajar di kawasan yang mempunyai sistem yang lebih canggih, iaitu internet yang lebih baik, dan mereka ni tidak dapat masuk ke sekolah berasrama penuh. Jadi apakah ada tindakan-tindakan, perancangan-perancangan rapi oleh Kementerian Pendidikan kepada anak-anak murid daripada kawasan-kawasan luar bandar, Macang, Sek, Baling, Padang Terap, Pendang dan seluruh negara lah. Mereka ni tak dapat line, dia tidak memuaskan, dan akhirnya kerana pembelajaran dalam sistem PDPR ini, mereka tak dapat masuk ke sekolah asrama penuh yang lazimnya hampir 80% anak-anak kawasan luar bandar datangnya daripada keluarga B40. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Menteri juga tadi belum jawab tentang option yang tidak pergi ke sekolah. Menteri belum jawab lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling berkaitan dengan kemasukan anak-anak ke asrama apabila mereka melaksanakan PDPR. Baling risau takutnya nanti keputusan mereka berbeza. Untuk makluman Yang Berhormat Baling, ya, bermula tahun 2020 kita pada waktu itu tiadakan UPSR untuk tahun 2020 dan kemudiannya pada tahun 2021 kita mansuhkan UPSR. Namun begitu, untuk kemasukan ke sekolah asrama penuh, kita laksanakan PKSK, ya, pentaksiran kemasukan sekolah khusus, di mana semua murid di seluruh negara dibenarkan menduduki
PKSK. Dia tak kira daripada sekolah mana, kampung mana, dia boleh menduduki PKSK. Dan PKSK ini dia bukan macam biasa. Kalau dulu peperiksaan UPSR digunakan sebagai tanda aras untuk kemasukan ke asrama penuh, dengan adanya PKSK ianya tidak fokus pada akademik semata-mata. Jadi ianya membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak ini yang mempunyai kebolehan, yang mempunyai potensi untuk mendapat ruang kemasukan ke asrama penuh. Dan kita akan jelaskan bahawa sekejap lagi ada soalan nombor 6 seingat saya, ya, bahawa data-data menunjukkan pendekatan kita ini menunjukkan kemasukan murid daripada golongan B40 ke asrama penuh meningkat jauh lebih tinggi daripada sebelum ini. Terima kasih. Menjawab bayang baru tadi seperti mana yang saya jelaskan, bahawa guru-guru akan jelaskan kepada murid-murid ini tentang apakah perkara yang mereka perlu siapkan, dan mereka akan terus berhubung dengan guru-guru mereka seperti mana guru-guru laksanakan PDPR secara offline sebelum ini. Ya, untuk sebelum ini ada murid yang laksanakan secara online dan ada murid yang laksanakan secara offline. Namun umumnya murid-murid yang tidak datang ke sekolah ini juga akan dimaklumkan oleh guru-guru apakah tugasan yang mereka perlu laksanakan, apakah topiknya, apakah notanya, dan murid-murid ini perlu membuat persediaan, dan juga guru akan menyemak tugasan tersebut dan memberikan pandangan mereka dan apakah intervensi yang sesuai untuk murid-murid ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar bin Haji Zakaria untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Untuk Ketua Parit minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan berapa jumlah kes keganasan rumah tangga yang telah pun dilaporkan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, serta apakah bentuk sokongan kepada mangsa keganasan rumah tangga yang telah diberikan. Terima kasih. Silakan Menteri, pohon Menteri patuhi masa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Parit. Datuk Yang di-Pertua, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memberi kesan yang mendalam dari segi ekonomi dan sosial kepada rakyat kita. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan menyatakan komitmen dalam menangani krisis institusi keluarga kesan dari pandemik COVID-19. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, jumlah kes keganasan rumah tangga bagi tahun 2020 ialah sebanyak 5,260 kes. Ada penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 iaitu sebanyak 5,657. Manakala bagi tempoh Januari hingga Ogos 2021 ialah sebanyak 4,905 kes. Jadi jika ditanya soalan tadi bermula daripada PKP, jadi saya nak memaklumkan bermula daripada Mac 2020 sehingga Ogos 2021, di mana Mac hingga 2020 ya telah dicatatkan 4,110, Januari sehingga Ogos 2021 4,905 dan berjumlah 9,015 kes yang direkodkan bermula daripada Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Di antara inisiatif yang telah dijalankan dan masih diteruskan adalah seperti berikut. Yang pertama, talian kasih 1599. Kementerian telah memperluaskan usaha mempromosi perkhidmatan aduan atas talian melalui talian kasih 1599 dan aplikasi WhatsApp 019261599. Perkhidmatan ini beroperasi 24 jam setiap hari sebagai single point of contact kepada semua masyarakat bagi mengemukakan aduan, mendapatkan khidmat nasihat serta mengakses bantuan dan sokongan yang disediakan oleh kementerian termasuk perkhidmatan psikososial. Ini dapat membantu orang awam atau mangsa yang dilengkapi dengan maklumat utama agar tidak terus berada dalam kitaran keganasan rumah tangga yang mengancam diri sendiri dan ahli keluarga serta mendorong mana-mana pihak yang terkesan untuk tampil melaporkan kes umpama ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Mengikut laporan daripada talian kasih untuk Mac 2020 sehingga Disember 2020, sebanyak 2,286 kes yang telah dicatatkan, aduan yang telah dicatatkan, dan untuk tahun 2021 Januari hingga Ogos 2021 sebanyak 2,248 aduan yang telah direkodkan.
Seterusnya, hebahan dan program advokasi berkaitan keganasan rumah tangga juga telah dilipat gandakan melalui media sosial, media elektronik, media cetak yang antaranya infografik berkaitan dengan jenis keganasan rumah tangga, kumpulan yang dilindungi dan perkhidmatan yang disediakan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 termasuk sistem pesanan ringkas Majlis Keselamatan Negara. Kita juga telah melaksanakan program kesedaran dan jelajah bagi memberi kesedaran dan advokasi kepada masyarakat sama ada ia dilaksanakan oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, atau kerjasama dengan agensi lain. Sehingga Jun 2021, sebanyak 22 jelajah telah dilaksanakan di peringkat negeri ataupun di daerah. Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita giat mengadakan pelbagai program pendidikan sepanjang tahun dengan mengikut kesesuaian semasa, iaitu secara dalam talian ke arah penyelesaian dalam menangani perkara tersebut. Antaranya melaksanakan program psikopendidikan melalui distress klinik, klinik undang-undang dan wanita anti jenayah. Sehingga 31 Ogos 2021, sebanyak 1,284 program pemekasaan wanita telah dilaksanakan oleh JPW melibatkan 711,064 peserta di seluruh negara. Bagi membantu wanita yang terjejas pendapatan, Kementerian melalui JPW juga turut bekerjasama dengan pelbagai pihak seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menawarkan program-program kemahiran khususnya dalam bidang keusahawanan serta menjadi penghubung kepada pelbagai industri melalui Karnival Kerjaya yang melibatkan 5,885 peluang pekerjaan. Selain itu, wanita daripada kategori B40 dan ibu tunggal juga berpeluang untuk menjana pendapatan dan menceburi bidang asuhan dan jagaan kerana Institut Sosial Malaysia turut menawarkan kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak pemata secara percuma. Pada tahun 2020, seramai 180 orang peserta telah mengikuti kursus tersebut, manakala pada tahun 2020 telah diadakan dan program ini telah terus diadakan pada tahun 2021. Skuad wajah juga, skuad wanita anti jenayah juga telah memberi panduan kepada masyarakat tentang pentingnya usaha menghentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita serta membantu mangsa untuk merujuk kes kepada pihak yang berwajib dan juga yang melibatkan pertolongan profesional. Program ini dilihat dapat membantu komuniti dalam memberi kesedaran mengenai kepentingan menangani isu-isu jenayah selain menjadikan komuniti lebih berdaya saing serta mampu menjana pendapatan dengan kemahiran yang akan diberikan oleh skuad wajah dalam komuniti. Sukarelawan skuad wajah melaksanakan pelbagai aktiviti psikososial dalam komuniti meliputi bimbingan, nasihat dan rujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Selain itu, perkhidmatan kaunseling dan psikososial melalui Lembaga Kaunselor Malaysia juga turut diadakan bagi membantu mereka ini. Tempat selamat serta perintah perlindungan kecemasan, Kementerian turut sentiasa memastikan perkhidmatan perlindungan seperti penyediaan tempat selamat serta perintah perlindungan kecemasan EPO dapat diakses oleh mangsa keganasan rumah tangga bagi menjarakkan mangsa daripada pelaku untuk mengelakkan kejadian tersebut terus berlaku. Terima kasih. Saya akan benarkan satu saja soalan tambahan kerana dah lebih masa 30 minit je masalah soalan untuk menteri ni. Terima kasih Tuan-Tuan, terima kasih MT. Ringkaskan ya. Terima kasih Tuan-Tuan, terima kasih MT. Saya ingin bertanya apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian bagi mendidik masyarakat mengenai isu keganasan rumah tangga dan perancangan pemerkasaan golongan wanita bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa keganasan rumah tangga, dan apakah perancangan dan advokasi dilaksanakan kementerian berkenaan isu keganasan rumah tangga. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk tahun 2021 sebanyak 21 juta peruntukan telah diperuntukkan untuk disediakan bagi membina Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS di lapangan, termasuk penambahbaikan sistem talian kasih yang akan diperluaskan ke PSSS. Ia bertujuan untuk membantu para wanita yang mendepani masalah keganasan rumah tangga, penceraian dan penderaan. PSSS ini juga berperanan sebagai pusat rujukan tempat untuk mendapatkan immediate relief seperti kaunseling dan perlindungan sementara sebelum mereka dirujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan.
Penubuhan PSS ini melibatkan 3 PSS secara berpremis dan 7 PSS secara mobile. Ia akan membantu kumpulan sasar wanita yang cenderung menjadi mangsa keganasan berasaskan gender, keganasan rumah tangga, penderaan, penceraian, penipuan dan juga berhadapan dengan isu kebajikan. Kementerian amat komited dalam membantu golongan yang memerlukan demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Yang di-Pertua, boleh saya tanya satu soalan? Satu soalan. Saya selalu nak bercakap. Speaker, Tak boleh. Terima kasih Yang Berhormat semua. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Speaker boleh gunakan Pertanyaan bagi jawab lisan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Jusof untuk soalan yang pertama. Soalan nombor 1, betul. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 Mbps hingga 100 Mbps untuk 10,214 buah sekolah. Ini termasuk 141 sekolah pedalaman yang telah dibekalkan dengan talian Very Small Aperture Terminal ataupun VSAT berkelajuan 30 Mbps bermula Mac 2021. Dalam usaha untuk memastikan capaian internet di sekolah KPM terus dipertingkatkan, KPM sedang bekerjasama dengan Unit Pemodenan, Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau MAMPU bagi mengenal pasti pendekatan terbaik. Ini termasuklah penyediaan rangkaian bersepadu KPM yang berlandaskan 3 prinsip utama, iaitu bersesuaian dengan tujuan atau fit for purpose dengan izin, kekal relevan pada masa hadapan atau dengan izin future proof, dan penyelesaian yang terbaik, penyelesaian yang holistik atau dengan izin holistic solution. Rangkaian bersepadu KPM ini dijangka dapat mula dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022. Perancangan ini adalah seiring dengan usaha kerajaan untuk memastikan pembelajaran berteraskan teknologi dapat disediakan dalam pembangunan generasi pewaris negara yang berupaya mendepani revolusi perindustrian 4.0. Terima kasih. Terima kasih. Silakan soalan tambahan pertama dulu. Lepas ni yang. Terima kasih Kementerian Pendidikan yang telah memastikan pelajar-pelajar luar bandar juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan kaedah PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ini adalah selaras yang dikatakan tadi dengan keadaan masa kini, iaitu di mana sekolah pun dan masyarakat perlu mesra IR 4.0 atau mesra revolusi industri 4.0. Soalan saya ialah kawasan luar bandar di mana kebanyakan pelajar-pelajar keluarganya ialah keluarga miskin. Bagaimanakah ianya isu yang dihadapi oleh mereka ialah isu peranti, kemampuan untuk mendapatkan peranti dan juga kos data internet. Bagaimanakah kementerian akan menyelesaikan isu-isu tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Berkaitan dengan isu peranti dan juga isu akses pada internet ini, seperti mana saya jelaskan tadi, ini merupakan kekangan utama. Dan kita sedar perkara ini dari peringkat awal lagi, di mana kita telah maklumkan bahawa PDPR ini dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid. Dalam konteks peranti ini menyedari kekangan yang dihadapi, maka KPM pada bulan Februari tahun ini telah memperkenalkan Didik TV. Ya, sekurang-kurangnya untuk yang tidak ada peranti ini, daripada pukul 7 pagi sehingga 12 tengah malam akan ada rancangan yang berkaitan dengan topik-topik tertentu yang mereka lalui di waktu pembelajaran mereka. Itu merupakan satu pendekatan. Selain daripada itu juga, kita bekerjasama rapat dengan kementerian lain, termasuklah Kementerian Komunikasi dan juga KPLB untuk menggunakan fasiliti, sebagai contoh KPLB, fasiliti mereka di luar bandar yang mana ada pusat-pusat internet itu, kita bekerjasama supaya dapat digunakan, dan Kementerian Komunikasi pula memperkenalkan pakej-pakej data yang lebih murah untuk anak-anak bersekolah. Terima kasih. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berhormat Menteri, saya dengar jawapan Menteri fasa 1 tadi, dan soalan pertama. PDPR ini, Yang Berhormat Menteri, ada 3 masalah
peranti, data, campaian internet. Soalan sahabat saya dari Besut berkenaan capaian internet. Saya mohon penjelasan lanjut Yang Berhormat Menteri berkenaan capaian internet ini. Maksud saya mengharapkan jawapan yang lebih jelas. Capaian internet ini, kerajaan ada rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, My Digital. Tujuannya nak tingkatkan infra digital. Kemudian lahirlah Jendela, Pelan Jalinan Digital Negara. Jawapan menteri ini akan didengar oleh rakyat, termasuk di kawasan luar bandar. Kita ada 12,000 sekolah, kita ada mapping kawasan bandar dan luar bandar. Bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan langkah yang komprehensif yang kerajaan ambil tujuan untuk meningkatkan capaian dengan memberi maklumat sekarang ini di negara kita, capaian maklumat kawasan luar bandar yang menikmati perkhidmatan 4G berapa peratus? Yang menikmati perkhidmatan 3G berapa peratus? Yang menikmati perkhidmatan 2G berapa peratus? Jawapan Yang Berhormat Menteri nanti akan memberi gambaran kawasan-kawasan luar bandar kita ni berada pada tahap mana. Rumuskan. Saya ingat yang itu akan lebih membantu kita faham. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Pertama sekali saya ingin jelaskan skop Kementerian Pendidikan berkaitan dengan internet akses ini ya. Skop Kementerian Pendidikan berkaitan dengan internet akses adalah akses internet di sekolah. Ya, itu yang kita sebutkan tadi yang ditanya oleh Yang Berhormat Besut, apakah akses internet di sekolah-sekolah di seluruh negara, dan kita telah jelaskan berkaitan dengan Jendela dan juga My Digital ini. Secara umumnya Jendela ini adalah berada di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi ya. Mungkin Yang Berhormat Kulim Bandar Baru boleh merujuk kepada Menteri Komunikasi untuk mendapat penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimanakah capaian di seluruh negara. Terima kasih. Sebenarnya Yang Berhormat Kulim Bandar Baru Peraturan 21.3 pun mengatakan bahawa tujuan yang sebenarnya mengeluarkan sesuatu pertanyaan ialah kerana mendapat penerangan berkenaan dengan sesuatu perkara hakikat yang dalam pengetahuan istimewa ahli yang diarahkan pertanyaan itu. Ya, saya faham. Ya. Yang Berhormat Menteri saya faham. Saya pun pernah jadi ahli parlimen sejak tahun 2008. Saya faham itu. Isunya adalah tugasan yang bersimpang siur dan bertindih. Ya. Kementerian Pendidikan tak boleh define teritori dia seolah-olah yang itu wilayah komunikasi, yang ini wilayah luar bandar. Ya, tapi kita dia mesti ada satu usaha yang bersepadu. Jadi speaker tak boleh nak explain dari sudut limitasi standing order. Rakyat di luar sana cuma nak tahu aja. Faham Yang Berhormat, tapi kita tak boleh berbahas masa soalan ujian lisan. Saya kata eloklah ditujukan soalan tersebut kepada kementerian berkenaan. Ya. Maaf, bukan saya nak kekang, tapi kita ada masalah peraturan lah. Ya. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Fung Kuih Loon. Terima kasih Ketua. Soalan saya nombor 2. Soalan nombor 2. Ya. Dijemput Menteri Timbalan Menteri Kewangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih ahli berhormat daripada kawasan Bukit Bintang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi separuh tahun pertama 2021, walaupun hasil telah meningkat sebanyak 4.6%, iaitu 106.4 bilion ringgit Malaysia berbanding tempoh yang sama pada tahun 2020, namun Tuan Yang Pertua, prestasi ini adalah lebih perlahan berbanding anggaran belanjawan 2021 yang telah diumumkan pada tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, ahli yang berhormat, hasil cukai adalah berjumlah 80.2 bilion ringgit Malaysia, manakala hasil bukan cukai pula berjumlah 26.2 bilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah hasil cukai tersebut, 58.3 bilion ringgit Malaysia adalah hasil cukai langsung, manakala 21.9 bilion ringgit Malaysia adalah hasil cukai tidak langsung. Tuan Yang Pertua, jumlah perbelanjaan Kerajaan Persekutuan dalam tempoh separuh pertama tahun 2021
adalah direkodkan sebanyak RM164.2 bilion Malaysia, meningkat sebanyak 5.7% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2020. Tuan Yang Bertuah, daripada jumlah tersebut, RM117.4 bilion Malaysia atau 71.5% disalurkan untuk belanja mengurus, RM28.4 bilion Malaysia atau 17.3% untuk belanja pembangunan, sementara Ahli Yang Hormat baki sebanyak RM18.4 bilion Malaysia iaitu 11.2% merupakan perbelanjaan di bawah kumpulan wang COVID-19 KWC-19. Dewan Yang Mulia ini, sebahagian besar perbelanjaan merangkumi 65.5% daripada jumlah belanja mengurus adalah untuk menampung berkaitan emolumen sebanyak RM43.2 bilion Malaysia, bayaran khidmat utang debt service charges sebanyak RM18.4 bilion Malaysia dan bayaran persaraan sebanyak RM15.3 bilion Malaysia. Tuan Yang Bertuah, bagi perbelanjaan pembangunan pula, sebanyak 82.5% daripadanya disalurkan kepada sektor ekonomi dan sosial, manakala sebahagian perbelanjaan di bawah KWC-19 Tuan Yang Bertuah adalah untuk membayari program-program termasuk bantuan prihatin nasional sebanyak 8.9 bilion ringgit Malaysia, subsidi upah 3.7 bilion ringgit Malaysia, geran khas prihatin seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sebentar tadi, iaitu 2 bilion ringgit Malaysia, dan perbelanjaan berkaitan COVID-19 sebanyak 1.6 bilion ringgit Malaysia. Sekian, terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Soalan tambahan satu. Ya, terima kasih Datuk Yang Bertuah soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, memandangkan kutipan hasil negara pada tahun 2021 tidak akan capai sasaran kerajaan, kutipan itu hasil. Ini amat membimbangkan rakyat maupun kerajaan. Saya ingin tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah reformasi yang hasil yang pakar kerajaan perkenakan bagi tahun 2022 bagi menampung kekurangan hasil yang terjadi pada tahun 2021, dan bagaimanakah untuk menguruskan tanggungan termasuk usaha membentung COVID-19 sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Ahli Berhormat pada Bukit Bintang. Tuan Yang Bertuah, seperti mana kerisauan dan kegusaran Yang Berhormat Bukit Bintang merupakan juga keluh resah yang difahami oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Itu sebabnya semasa Belanjawan 2021 diumumkan pada tahun 2020, kita menjangkakan defisit fiskal kita hanya pada asas 5.4%. Dengan unjuran KDNK ketika itu adalah 6.0, berkembang 6.0 ke 7.0 berbanding pada tahun 2020 iaitu KDNK menguncup sebanyak 5.6%. Tetapi selepas berlakunya PKP 1.0 pada tahun 2020, berlakunya PKP 2.0 pada Jan dan Mac 2021 dan PKP 3.0 pada Mei Jun 2021, kita telah membuat semakan kembali kepada defisit fiskal negara, iaitu daripada 5.4% kepada 6.5% ke 7% semakan semula, dengan mengambil kira penyusutan KDNK daripada yang kita anggarkan pada 6 ke 7.5% kepada 3 ke 4%. Itu sebabnya Kementerian tidak berdiam diri, Yang Berhormat. Itu sebabnya selama 64 tahun kita mencapai kemerdekaan, inilah kali pertama Kementerian Kewangan mengumumkan satu langkah yang sangat kehadapan, iaitu dengan pre-budget statement, penyata prabajet. Dalam penyata prabajet tersebut, Yang Berhormat, sekiranya Yang Berhormat meneliti, banyak langkah-langkah yang kita nyatakan untuk meneroka hasil baru untuk negara. Salah satu contohnya, Yang Berhormat, iaitu kita akan memperkenalkan TIN, Tax Identification Number, untuk memastikan semua rakyat Malaysia yang patut membayar hasil kepada negara, mereka mesti membayar hasil kepada negara. Dan kita juga akan memperketatkan kawalan ke atas pelesenan dan penginputan rokok dan produk tembakau. Dan kita juga, Yang Berhormat, akan menggunakan cukai ke atas rokok elektronik atau vape. Dan seperti mana Yang Berhormat sedia maklum,
dan Yang Berhormat merupakan ahli parlimen yang agak pengalaman, kita sentiasa mempunyai itu MTRS, Medium Term Revenue Strategy, yang telah kita review berasaskan pada keadaan yang semasa. Itu sebab Yang Berhormat, kita akan lakukan apa sahaja untuk memperluaskan asas hasil negara. Kerana apa? Kita yakin jika dibandingkan hasil negara pada tahun 2001 berbanding 2020 memang akan ada sedikit penurunan, tetapi kalau kita bandingkan 2019 dengan 2020 juga turut berlaku penurunan kerana semasa 2019 terdapat permintaan yang lebih dividen berlaku kepada Petronas. Terima kasih. Yang Berhormat Pontian. Terima kasih Datuk Speaker. Kutipan hasil berkurang kerana pandemik tetapi perbelanjaan meningkat. Berapa sebenarnya kurang kutipan daripada biasa? Adakah kerajaan telah mengalami defisit akaun semasa pada tahun 2021 dan adakah kerajaan akan mengenakan cukai keuntungan modal capital gains tax dan cukai durian runtuh windfall tax? Terima kasih. Silakan. Tuan Petua, terima kasih Ahli Yang Berhormat pada Pontian. Berkaitan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat pada bahagian yang kedua berkaitan capital tax gain, capital gains tax dan windfall tax, kita akan maklumkan dalam masa terdekat semasa pembentangan rang undang-undang tersebut yang berkaitan windfall tax. Tetapi perkara yang pertama yang paling penting yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat adalah adakah akaun kerajaan defisit semasa separuh tahun 2021. Ini perkara yang saya ingat kita kena maklumkan kepada Yang Mulia ini, Tuan Yang Pertua. Undang-undang negara kita tidak membenarkan kerajaan tidak boleh mengalami defisit semasa sesuatu tahun keuangan secara keseluruhannya. Walaupun dalam tempoh suku tahun atau separuh tahun di mana situasi kedudukan keuangan mengalami defisit, current deficit berasaskan mismatch di antara hasil dan perbelanjaan. Dan Tuan Yang Bertua, hasil pula akan meningkat ketara pada separuh tahun kedua, di mana kutipan tambahan boleh dilaksanakan susulan tax filing dengan izin individu dan syarikat yang hanya akan dimuktamadkan pada akhir bulan Jun. Perkara ini bukan satu perkara yang baru, Tuan Yang Bertua. Mismatch ini sudah mula dicatat baki semasa ini semenjak tahun 2016. Walaupun kerajaan akan sentiasa memikirkan kaedah yang terbaik bagi memastikan akaun negara sentiasa dikawal dengan baik. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Minta tambahan satu lagi, Tuan Yang Pertua. Terus pada soalan 30 saat. Baik. 100,000 SME gulung tikar, 800,000 hilang kerja. Tetapi pada masa yang sama, syarikat-syarikat peluang getah sampai ke hari ini belum dikenakan cukai keuntungan luar biasa. Persoalan saya dua. Pertama, saya juga dah tanya soalan ini sejak tahun lepas tapi belum dapat jawapan daripada MOF. Dalam pembentangan bajet yang lepas, kerajaan telah pun bertekad untuk mendapatkan syarikat-syarikat peluang getah untuk memberikan sumbangan 400 juta ringgit untuk bantuan peralatan COVID. Apa maklum balas perincian 400 juta tersebut, mana duit itu pergi? Soalan kedua, sampai ke hari ini wahal di banyak negara lain cukai luar biasa ini telah dikenakan. Di Malaysia kita masih tak nak. Wahal keuntungan mereka berlipat kali ganda. Persoalan saya dan saya nak jawapan secara rasmi di Dewan ini, adakah syarikat-syarikat pengeluar getah ini telah memberikan sumbangan politik ke mana-mana parti dalam kerajaan? Terima kasih. Ada sumbangan politik. Yang Berhormat. Ya. 30 Tuan Yang Pertua, persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Muar tadi adalah berkaitan sekiranya syarikat itu mendapat keuntungan lebih dalam situasi yang tertentu, yang luar biasa. Perkara ini sememangnya telah dinyatakan dalam bajet tempoh hari, di mana ada sumbangan keuntungan yang diberikan oleh syarikat-syarikat yang seperti mana Yang Berhormat Muar ketahui, dan semua perbelanjaan ini disalurkan untuk perbelanjaan untuk memuluskan perkara-perkara yang melibatkan COVID-19. Dan perkara yang berikutnya dinyatakan oleh Yang Berhormat, kita tidak boleh melakukan langkah cukai tanpa melihat dalam ekosistem yang besar. Kita juga mesti melihat bagaimana pelaburan negara yang dibuat, sama ada pelabur daripada luar negara atau pelabur dalam negara. Sekiranya berlaku dasar-dasar yang baru atau langkah-langkah insentif cukai yang baru dengan hanya mengambil kira keuntungan ketika luar biasa, ini juga akan menjejaskan Tuan Pertua
komitmen atau kesanggupan pelabur-pelabur syarikat untuk melabur negara kita. Kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Lalu Gajah, Saya persilakan tiga soalan je. Maaf. boleh tambah celah Boleh sikit. tambah 3 soalan je. Mustaq ni. Maaf. Boleh sikit saja. Peraturan kata 3 soalan je, Yang Berhormat. Maaf. Sikit je. Maaf. Yang Berhormat Datuk Seri Hajar Rohani binti Haji Abdul Karim. Soalan seterusnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan batang lupa nombor 3. Silakan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Dewan dan semua ahli yang berhormat sekalian, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada Batang Lupar kerana telah menunjukkan kecanaan di atas perkara isu ini yang saya fikir amat penting yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga pengajaran pelajar-pelajar di pengajian tinggi dalam konteks kita berada dalam situasi MCO ini. Untuk makluman yang berhormat Batang Lupar, Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan pelajar dalam usaha mereka, dalam usaha kami semua untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian ataupun PDPT dengan berkesan. Dalam hubungan ini, pihak kementerian telah mengambil beberapa langkah untuk menambah baik kaedah pembelajaran secara maya, yang mana antaranya ialah pertama, kita telah membuat pengukuhan infrastruktur ICT dengan menambah baik liputan internet, penawaran pelan data yang berpatutan serta sumbangan peranti yang berasaskan kepada pelajar yang memerlukan. Dan selain daripada itu, untuk menjamin bahawasanya keberkesanan pembelajaran secara PDPT ini dapat dilaksanakan dan memberi kesan yang baik kepada pelajar, KPT juga telah berkolaborasi dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk menggunakan kemudahan pusat internet di bawah seliaan kementerian masing-masing. Untuk makluman Yang Berhormat Dewan, terdapat sebanyak lebih kurang 871 buah pusat internet desa ni dan juga 191 buah komuniti desa di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada inisiatif penting dalam usaha untuk memastikan bahawasanya permasalahan penggunaan capaian internet, pembelajaran secara maya ini dapat dilaksanakan dengan berkesan di kawasan-kawasan Luar Bandar. Bagi memastikan bahawasanya dalam keadaan ini, pihak KPT juga telah pun membuat dalam konteks KPT sendiri telah membuat penyediaan panduan pengendalian PDP semasa pandemik kepada semua APT oleh agensi kelaikan melalui agensi kelaikan Malaysia ataupun MQA. Yang keempat, bagi memastikan bahawasanya kursus-kursus yang dilaksanakan itu dapat diserasikan dengan keadaan pandemik ini, maka KPT ataupun IPT telah pun dibenarkan untuk mengubah pelaksanaan PDP masing-masing, terutamanya yang secara bersemuka yang tidak boleh digantikan dengan kaedah dalam talian ke minggu pembelajaran atau semester lain. IPT juga diberi flexibility menggantikan latihan industri dengan alternatif lain yang bersesuaian seperti industry based project, problem based project, topical study ataupun research project. Yang keempat, pelaksanaan pendekatan pensyarah cekap pembelajaran teratur oleh politeknik dan kolej komuniti, yang mana melalui pendekatan ini kita mengharapkan setiap pensyarah berpeluang menjalani pelbagai latihan PDPT untuk memastikan teknik penyampaian dalam talian mereka dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan dalam konteks yang lain juga, penyediaan Learning Management System ataupun LMS secara teknikalnya bagi membantu pelaksanaan pembelajaran dalam talian telah pun dilaksanakan, dan LMS ini secara langsung dipantau untuk memastikan ia beroperasi secara optimum. Dan yang terakhir, yang dihormat Dewan dan juga ahli berhormat, pihak KPT juga telah memperkenalkan pelaksanaan kalender akademik yang fleksibel bagi menangani keperluan melaksanakan kerja amali bersemuka yang terganggu. Tempoh pelaksanaan kalender akademik telah pun dilanjutkan menjangkau kepada lebih daripada 14 minggu. Dan pihak KPT yakin melalui pelaksanaan semua inisiatif yang telah dinyatakan sebentar tadi, ia diharap akan dapat mampu memastikan elemen pengajaran dan pembelajaran di IPTA tidak akan terhenti sebagaimana yang sepatutnya. Terima kasih. Soalan tambahan satu. Silakan. Soalan tambahan. Bagaimanakah tahap kesihatan mental
pelajar IPT dipantau dari masa ke semasa selain pencapaian akademik mereka yang menjadi ukuran penilaian? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Muhammad Batang Lepat. Berkenaan dengan perkara berkenaan, pihak kementerian memantau daripada masa ke semasa berkenaan dengan tahap kesihatan mental pelajar di IPT ini. Dan untuk memastikan langkah proaktif yang diambil oleh pihak kementerian adalah melalui di mana pihak kementerian memastikan setiap universiti awam menganjurkan pelbagai program kesedaran kesihatan mental di universiti masing-masing. Sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, pihak universiti awam menyediakan pelbagai kemudahan perkhidmatan kaunseling kepada mahasiswa yang melibatkan hampir 150 orang kaunselor dan juga pakar psikologi yang tersedia di universiti awam masing-masing. Perkhidmatan kaunseling dan sokongan psikososial ini disediakan oleh setiap universiti awam menerusi talian hotline dan secara atas talian. Dalam hal ini saya ingin suka menyeru kepada semua kita yang berhormat yang ada hari ini untuk mewawarkan kepada setiap pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita ataupun semua saja yang ada supaya kerap menghubungi talian-talian yang telah diterakan di laman web universiti masing-masing untuk dihubungi jikalau kita memiliki ataupun mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan psikologi. Universiti awam juga telah menyediakan program-program berkaitan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling seperti telecounseling yang saya maksudkan sebentar tadi, program pengurusan stres dan emosi semasa PKP dan juga pengurusan kesihatan mental diri dan sebagainya. Benarnya ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa dan juga pelajar-pelajar yang ada. Dan dalam konteks ini, untuk malam yang berhormat, KPT dengan kerjasama Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Awam Malaysia ataupun MAKUMA dan diterajui oleh pasukan pendidik daripada UFSI turut dalam proses membangunkan satu modul kesihatan mental pelajar RPT yang lebih komprehensif dan menyeluruh bagi menangani tekanan dan kemurungan serta kebimbangan di kalangan mahasiswa yang dijangka akan dilancarkan insya-Allah pada bulan Oktober tahun ini. Dan pihak UA juga telah mengambil inisiatif melaksanakan hampir 160 program ataupun aktiviti sepanjang tempoh fasa total lockdown yang diumumkan oleh pihak kerajaan bermula daripada 1 hingga 14 Jun 2021 yang lepas. Dan JBT turut menganjurkan 2 program kesihatan mental secara dalam talian pada tahun 2020 dan sebanyak 5 program kesihatan mental dirancang pelaksanaan pada tahun ini juga. Dalam masa yang sama, suka saya nyatakan kepada yang berhormat, kita tidak meninggalkan politeknik dan juga college community. Dalam hal ini, KPT sedang menganjurkan program psikologi di peringkat kebangsaan iaitu 10 program dan di peringkat institusi sebanyak 118 program yang mana ia akan dihadiri oleh semua pegawai psikologi di institusi-institusi politeknik dan college community. Sekian, terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Johor Bahru. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberi penjelasan panjang lebar. Tapi saya percaya kalau perkara itu benar-benar berkesan, tiada mahasiswa yang meninggal dunia. Cuma dalam keadaan sekarang ini, saya merujuk kepada kenyataan Menteri yang menyatakan bahawa ada satu kajian yang dijalankan kementerian sendiri. Maksudnya ini hasil kajian sendiri menyatakan lebih 78% mahasiswa tak merasa tekanan. Saya tak bersetuju. Saya rasa kajian tersebut perlu dilihat dengan lebih teliti kerana feedback yang kami dapat mengatakan bahawa mereka hadapi tekanan yang luar biasa. Cuma Datuk Speaker, sementara minta penjelasan Menteri terhadap perkara tersebut, kita tahu bahawa pembukaan kampus ini akan menjurus seolah-olah satu penyelesaian. Tapi saya tak rasa pembukaan itu akan menyebabkan segala masalah tekanan emosi ini selesai dengan secara automatik. Jadi salah satu contohnya tekanan emosi ada yang tertinggal pengajian kerana tidak dapat mengikuti dengan baik dan sebagainya. Mungkin tekanan untuk bergaul kembali dalam suasana kampus dan sebagainya. Jadi apa persediaan peringkat Kementerian Pengajian Tinggi untuk membolehkan bila kita buka kampus itu membantu para pelajar ini tidak membawa tekanan emosi ataupun tekanan-tekanan sebelum ini ke kampus pula. Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan sebentar tadi.
Betul untuk makluman semua bahawasanya kajian kualiti pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19 di Institusi Pengajian Tinggi telah dilaksanakan sebenarnya dan belum lagi sampai ke peringkat kita betul-betul menamatkan kajian ini. Dan dalam hal ini saya yakin bahawasanya dalam konteks kita melihat keseluruhan yang berhormat, kalau kita melihat secara keseluruhan, permasalahan tentang tekanan ini bukan hanya bergantung kepada soal pembelajaran semata-mata, terkait dengan pelbagai masalah-masalah lain yang berlaku dalam situasi konteks masing-masing. Makanya saya merasakan bahawasanya kita akan keluarkan dengan satu dapatan yang lebih komprehensif selepas selesai segala-galanya kajian yang dibuat, mengambil kira faktor MCO 1.0 dan juga mengambil kira MCO 2.0. Dalam konteks untuk memastikan bahawasanya keadaan pelajar apabila memasuki institusi pengajian tinggi dapat masuk dengan lebih baik dan tidak membawa permasalahan-permasalahan di luar ke dalam kampus, saya telah pun dalam usaha merangka turun ke semua institusi awam untuk melihat kesediaan setiap universiti untuk berhadapan dengan situasi-situasi sebegini. Kalau yang berhormat sedia maklum bahawasanya saya telah turun ke 2 buah universiti sebelum ini dan insya-Allah besok saya akan turun ke Universiti UiTM untuk melihat status pelaksanaan dan kesediaan universiti masing-masing berhadapan dengan untuk menerima pelajar. Dan dalam hal ini, yang berhormat, saya mengambil maklum apa yang berhormat nyatakan sebentar tadi dan saya akan bawa ke depan universiti bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi-situasi luar jangka begini. Dan saya yakin setiap universiti dia mempunyai profil. Cukup. Teruskan. Okey. Teruskan. Terima kasih. Sikit lagi. Sikit lagi. Nak habis tak? Ya. Saya yakin setiap universiti ni yang berhormat dia mempunyai profil masing-masing dan saya yakin bahawasanya setiap universiti mampu menangani setiap permasalahan yang akan dibawa oleh pelajar. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Muhammad Aziz bin Jamal. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Semangga di atas soalan dimukakan. Dan saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Semangga yang bersekali dengan pertanyaan YB Wangsa Maju dan YB Parit Bunta yang bertarikh 29 September 2021 serta YB Kalabakan yang bertarikh 5 Oktober 2021 kerana pertanyaan mengenai isu yang sama. Ya. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan program penyampaian bakul makanan. Ini merupakan satu inisiatif keprihatinan kerajaan untuk memastikan rakyat yang terkesan yang terjejas memerlukan bantuan sepanjang pandemik COVID-19 ini dibantu dan untuk memastikan rakyat dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan program ini adalah program pemberian bekalan barang asas keperluan makanan yang diagihkan dan disampaikan melalui JKM. Dan permohonan dibuat melalui pelbagai mekanisme termasuk talian kasih, termasuk melalui bilik gerakan dan juga media sosial resmi kementerian dan agensinya. Untuk makluman Yang Berhormat, sejumlah RM 106.8 juta telah dibelanjakan sepanjang bulan Mac 2020 hingga Julai 2021. Dan manakala 34.6 juta menggunakan tabung NADMA, manakala 72.2 juta menggunakan peruntukan daripada Kementerian Kewangan. Nilai bakul yang diagihkan pada fasa 1 pada Mac 2020 adalah bernilai RM50, manakala bagi fasal-fasal yang seterusnya adalah bernilai RM100 yang diedarkan melalui JKM. Sehingga kini dia telah memberi manfaat kepada 1,121,385 keluarga ataupun ketua isi rumah. Berhubungan dengan pertanyaan YB Semangga, bagi tempoh Mac hingga Julai 2021, negeri Sabah telah menerima peruntukan sejumlah RM13,534,000 yang memberi manfaat kepada lebih kurang 138,340 keluarga ataupun ketua isi rumah dengan pecahan di mana RM7,184,400 pada tahun 2020 dan RM6,349,600 kepada tahun 2021. Bagi Parlimen Semangga, dia telah menerima peruntukan berjumlah RM126,900 pada tahun 2020 yang memberi manfaat kepada 1,410 ketua isi rumah, manakala pada tahun 2021 Parlimen Semangga
Sanggar telah menerima peruntukan berjumlah RM628,900 dengan penerima manfaat berjumlah 6,289 keluarga. Untuk makluman yang berhormat kalabahkan pula, pemberian bakul ini tidak hanya kepada golongan miskin di bawah senarai JKM sahaja, tetapi kita agihkan kepada rakyat yang terkesan dan terjejas yang memerlukan bantuan sepanjang pandemik COVID-19. Yang dipertua, selain daripada bakul makanan, sebenarnya peruntukan kerajaan juga disalurkan kepada semua ahli parlimen melalui peruntukan ICU JPM dengan jumlah RM300,000 setiap ahli parlimen yang telah dimanfaatkan begitu ramai, yang mana melibatkan peruntukan RM66.6 juta. Untuk makluman yang berhormat Wangsa Maju, susulan daripada program bakul makanan ini, kerajaan memutuskan untuk meneruskan program bakul makanan melalui program Bakul Prihatin Negara BPN yang dilancarkan pada 15 Julai 2021 yang mana melibatkan syarikat-syarikat kerajaan, korporat sukarelawan dan juga skop Prihatin Negara. Yang mana peruntukan ini telah melibatkan kos RM21 juta dan jumlah permohonan yang kita terima ialah 466,216 permohonan BPN dan sehingga kini kita telah menyelesaikan permohonan mereka yang melibatkan 171,966 ketua isi rumah dan yang menerima bakul daripada peruntukan bakul Prihatin Negara ini, dan insya-Allah akan disantuni dan dijangka selesai sehingga penghujung September ini. Terima kasih Tuan Ketua. Ya. Tambahan satu. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Cuma saya tidak tahu dari segi koordinasi kementerian dengan kerajaan negeri. Cuma mengambil kira kepada kawasan Sepanggar contohnya. Kawasan Sepanggar ini di antara kawasan yang terlalu banyak kawasan yang telah diletakkan di bawah PKPD sebelum ini. Dan ramai rakyat di sana yang memaklumkan kepada saya bahawa bantuan bakul makanan yang dihantar oleh pihak kerajaan ada yang sampai 2 hingga ke 3 minggu baru sampai. Jadi persoalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian dalam mempermudahkan SOP pengedaran bantuan bakul makanan yang diusahakan oleh NGO. Kenapa saya membangkitkan perkara ini, Dato' Yang Di-Pertua? Sebab ramai NGO yang berhubung dengan saya mengatakan bahawa apabila mereka ingin membantu rakyat yang terkesan di sana, terlalu banyak birokrasi yang diletakkan oleh kerajaan mengakibatkan bantuan-bantuan yang mereka usahakan ini lambat disampaikan. Jadi mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Bagi kawasan PKPD, bakul makanan ini dikendalikan di bawah NADMA dengan kerjasama pihak kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan, bukan bawah bidang kuasa JKM sebenarnya. Jadi semua kerjasama kita laksanakan untuk memudahkan pengurusan. Bagi mereka yang nak memproses untuk memudahkan pemberian bantuan, sebenarnya kita sangat mengalu-alukan kerjasama daripada berbagai pihak, NGO dan pelbagai pihak yang ingin membantu. Jadi perkara ini sebenarnya kita sangat berusaha untuk memudahkan urusan. Contohnya, kita mengadakan program Kembara Prihatin Negara. Yang ini adalah yang dilaksanakan untuk kita turun ke padang, untuk memastikan mereka yang berada di kawasan pendalaman yang jauh untuk datang ke pusat-pusat pejabat ke JKM daerah, mudah untuk mereka mendapat perkhidmatan bantuan. Begitu juga kita menyediakan program permohonan bantuan secara atas talian, di mana mereka boleh melalui WhatsApp ataupun melalui media rasmi kementerian. Dan kita juga kita memohon kerjasama juga ialah melalui sukarelawan kita seperti skop Prihatin Negara, skop Wajah dan skop sukarelawan yang ada di bawah JKM. Di samping itu, kita juga mengalu-alukan kerjasama daripada pimpinan tempatan untuk mewawarkan ataupun memaklumkan kepada pihak kami. InsyaAllah kita sentiasa bersedia untuk bekerjasama untuk memberi yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Jawab Tan Jaya. Alu Gajah. Tan Jaya. Mamat. Sikit je. Sekejap. Saya dah confuse ni. Alu Gajah. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin maklum balas daripada Yang Berhormat Menteri. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan segala bentuk pembelanjaan untuk bantuan kepada rakyat? Dapatan Alu Gajah hari ini setiap tahun
Kementerian Keuangan memperuntukkan sebanyak 26 bilion untuk segala jenis bantuan kepada masyarakat B40 miskin dan yang memerlukan. Adakah perbelanjaan untuk bakul makanan yang disebutkan tadi dimasukkan dalam peruntukan itu ataupun ada perbelanjaan tambahan daripada 26 bilion yang setiap tahun disalurkan oleh Kementerian Keuangan, dan siapakah yang saya sebutkan tadi menyelaraskan bantuan itu kepada rakyat? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dikemukakan. Sebenarnya kalau kita lihat di antara kategori bantuan yang disediakan di bawah JKM ialah sumbangan melalui Dharma. Sebagaimana sebelum ini kita terima 34.629 juta. Sumbangan melalui Kementerian Keuangan 72.2 juta. Dan selain itu kita ada sumbangan daripada syarikat korporat yang melibatkan kos 21 juta. Dan kita melihat juga bagaimana ICU telah juga ada sumbangan melalui ahli parlimen dan juga ada sumbangan kepada untuk orang-orang asli melalui agensi orang asli. Jadi kita lihat di sini yang bernilai 10 juta. Jadi sebenarnya banyak pihak yang memberi sumbangan. Jadi kita bagi kita JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, kita bersedia membantu mana-mana agensi yang ingin bekerjasama untuk memastikan sasaran untuk menyampaikan bakul makanan kepada rakyat yang terkesan ini sampai kepada mereka yang berhak dan layak. Terima kasih. Yang Berhormat Putrajaya tadi? Tak ada? Okey. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Datuk Haja Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya memahami soalan yang berkaitan dengan perkhidmatan jalur lebar ini nampaknya telah timbul beberapa kali dan dibangkitkan oleh ramai sekali ahli-ahli yang berhormat. Jadi izinkan saya untuk memberi gambaran yang lebih menyeluruh agar ahli-ahli yang berhormat dapat beroleh maklumat yang terkini mengenai program-program yang dijalankan oleh kerajaan. Yang pertama sekali saya ingin mengulangi bahawasanya apabila kita sebutkan tentang program jaringan digital negara atau jendela, rancangan itu adalah asalnya daripada sekarang ataupun 2020 hingga 2025. Tetapi program itu kita fast trackkan, itu kita bawa ke hadapan supaya kita lebih pantas dapat menyaingi perkembangan teknologi yang sedang kita terima sekarang. Jadi matlamat secara umum yang saya menyebutkan di sini, matlamatnya ialah untuk kita memastikan capaian 4G ataupun yang biasa disebut sebagai capaian menggunakan LTE long term evolution ataupun 4G menggantikan 2G dan 3G, khususnya 3G untuk sekurang-kurangnya 96.9 atau 97%. Kemudian untuk mendapatkan speed daripada 25 megabyte per second kepada 35 byte per second, sebab bukan saja connectivity tapi speed juga adalah penting. Kemudian untuk memastikan sekurang-kurangnya dapat capai kepada premises 7.5 juta premises daripada jumlah 9 juta premises di bawah yang dibanci. Kemudian untuk memastikan menjelang hujung tahun ini 3G di phase out supaya kita dapat memberi tumpuan kepada perkhidmatan 4G. Dan bagi aspirasi nasional di bawah jendela ialah pertama sasaran kita menumpukan pada 9 juta premises passed. Speed apabila sebahagiannya telah mula melaksanakan 4G dan 5G boleh mencapai sehingga 100 megabytes per second, dan coverage 4G mestilah mencapai 100%. Itu sebahagian daripada indeks-indeks yang penting dalam merancang dan memperbaiki khidmat jalur lebar dan servis internet dalam negara kita. Yang kedua, yang saya rasa perlu ahli yang berhormat semua mendapat maklumat. Untuk menjayakan program ini, dia perlu dibiayai dengan sumber-sumber yang berbagai-bagai. Yang pertama, yang kita rujuk sebagai jendela yang dibiayai melalui USP Fund.
USP Fund adalah contribution daripada syarikat-syarikat telco, kira-kira 6%, dan satu dana dikendalikan oleh SKMM. Ya. Yang kedua yang tidak kurang penting dalam meningkatkan prasarana-prasarana ini adalah yang disumbang direct oleh telcos, yang disebut sebagai inisiatif komersial ataupun jendela komersial. Dan yang ketiga, direct funding daripada Consolidated Fund, yakni daripada Kementerian Kewangan melalui kementerian, terutama sekali apa yang sering dirujuk istilahnya POP, Point of Presence, yang merujuk pada program fiberization, memasang gentian optik di kawasan-kawasan luar bandar terutamanya. Saya ingin menjelaskan bahawa dalam usaha ini untuk Semenanjung, jendela USP jumlah peruntukan yang amat besar sekali, 8.32 bilion untuk menjayakan program-program buah jendela. Untuk jendela komersial yang dibelanjakan oleh syarikat-syarikat telco bagi menjayakan program digital nasional ini kira-kira 12.47 bilion. Sementara untuk program Point of Presence, fiberization kebanyakan menumpu di sekolah-sekolah di luar bandar bagi memastikan pembelajaran anak-anak menjadi lebih baik dan sebagainya, kira-kira 440.9 juta. Oleh kerana soalan ini dirujuk kepada komitmen kerajaan terhadap Sabah dan Sarawak, kita ingin mengesahkan bahawasanya wilayah Sabah dan wilayah Sarawak sememangnya menjadi tumpuan yang paling utama dalam program jendela kerana tahap coverage dan kualiti untuk Sabah dan Sarawak, terutamanya di pendalaman, dan juga kerana Sabah dan Sarawak luas negerinya, memerlukan satu bajet yang cukup besar supaya dianya at par seluruh negara. Untuk itu bagi Sabah, di bawah jendela USP SKMM, 1.75 bilion yang akan dilaksanakan. Bagi jendela komersial oleh syarikat-syarikat juga 1.75 bilion, dan bagi kategori point of presence melalui kementerian sebanyak 77 juta. Bagi Sarawak, jendela USP 2.045 bilion, dan bagi jendela komersial 2.045 bilion, dan untuk program-program POP, Point of Presence, kendalian kementerian sebanyak 80 juta. Ini menjadikan komitmen bagi menjayakan program jaringan digital negara sehingga tahun 2025 ialah bagi jendela USP 12.1 bilion, bagi jendela komersial 16.6 bilion, dan bagi POP kira-kira 580 juta. Itu dari sudut funding. Dari sudut pelaksanaan, apa yang dirancangkan dalam fasa 2 jendela, kita bersetuju untuk di fast trackkan, dibawa ke hadapan seberapa banyak yang boleh supaya pelaksanaannya dapat kita segerakan. Soalan yang dikemukakan ini, izinkan Tuan Dipertua, saya juga turut menjawab bukan hanya untuk Beaufort, tapi soalan nombor 11 YB Hulu Rajang yang bertanya tentang rancangan kementerian untuk menaik taraf di kawasan Hulu Rajang, dan soalan nombor 69 YB Ledang bertarikh 23 September yang bertanyakan tentang perkembangan inisiatif jendela khususnya Sabah dan Sarawak. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, kita ingin menjelaskan bahawasanya sememangnya Sabah dan Sarawak, saya kata tadi, menjadi kawasan tumpuan. Tetapi oleh kerana banyak kawasan Sabah dan Sarawak, juga di Semenanjung, terutama kampung orang asli, tidak dapat disampaikan melalui cara-cara biasa dengan pembinaan menara, maka 839 lokasi seluruh negara telah dikenal pasti untuk diberikan khidmat jalur lebar ini dengan menggunakan teknologi satelit. Agak mahal sedikit, tapi kita perlu ataupun kita wajib melaksanakannya. Bagi liputan di seluruh negeri Sabah dan Sarawak, perancangan dan pencapaian jendela sehingga kini ialah sebanyak 1,295 stesen pemancar di Sabah dan 1,209 stesen pemancar di Sarawak telah pun dinaik tarafkan, manakala 382 menara baru untuk Sabah
dan 636 menara baru untuk Sarawak dari sejumlah 1,661 menara baru yang perlu dibina untuk menjayakan program ini. Akhir sekali sebagai round up, saya ingin menyampaikan maklumat kepada Dewan Yang Mulia ini bahawasanya apabila kita bercakap tentang usaha untuk meningkatkan konektiviti dan memberikan konektiviti yang berkualiti, dia antara lain meliputi pembinaan tapak menara baru, menaik tarafkan pemancar-pemancar sedia ada di mana dah ada menara, kualiti belum mencukupi, menyediakan premis dengan gentian optik supaya bekalan lebih stabil, terutama sekali kawasan luar bandar, dan bagi kawasan yang tak dapat dicapai oleh semua ini, menyediakan jalur lebar satelit. Jadi saya nak berikan update terkini. Sabah bagi tapak menara baru 538 dirancang, siap 51. Bagi menaik taraf stesen pemancar 3,500 disasarkan untuk dinaik taraf, 2,041 sudah siap. Seterusnya bagi gentian optik di premis-premis tersedia, perancangan nak capai 251,165, yang siap baru 81,268 bagi di Sabah. Sementara bagi jalur lebar satelit, perancangan untuk di Sabah 138. Bagi Sarawak, bagi menara, perancangannya 823 menara baru kesemua sekali, yang telah siap 74. Sementara menaik taraf stesen pemancar yang dirancangkan dah 3,012, yang telah siap 1,615. Bagi premis tersedia gentian optik, perancangan 73,588, yang telah siap 47,223, sementara perancangan untuk jalur lebar satelit sebanyak 523. Khusus untuk Hulu Rajang, tapak menara baru 59, naik taraf stesen pemancar 50, 10 telah siap. Untuk premis tersedia dengan gentian optik dirancang tambah lagi 118, dan bagi jalur lebar satelit 125. Tuan Dan Pertua, demikianlah gambaran secara menyeluruh, dan apa yang boleh saya katakan, komitmen untuk menjayakan ini adalah satu komitmen nasional yang besar yang tak dapat tidak perlu dijayakan, selaras dengan konsep yang Kementerian anjurkan bahawasanya konektiviti adalah hak asasi manusia. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih di atas peruntukan besar melebihi 3 bilion untuk menaik tarafkan capaian internet di negeri Sabah. Walaupun sudah ada kerja-kerja dibuat untuk menaik taraf capaian jalur lebar dan perbelanjaan yang telah dilaksanakan serta pencapaian yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, namun terdapat kawasan-kawasan pedalaman di Sabah yang masih lagi menghadapi gangguan capaian internet yang sangat perlahan dan tidak stabil. Seanggakan masyarakat, perbincangan, seminar yang dibuat secara Zoom, webinar tidak dapat diikuti oleh ramai mereka yang ingin mengikutinya. Oleh itu saya ingin bertanya, sudahkah Kementerian membuat kajian terperinci dan tinjauan di lokasi-lokasi yang dikenal pasti mempunyai masalah capaian internet yang teruk ini? Dan apakah tempoh masa yang Kementerian sasarkan untuk masalah ini diatasi sepenuhnya? Juga saya mendapati di Kota Raya Kuala Lumpur ini juga menghadapi gangguan capaian internet dekat-dekat sini saja pun. Dan itu saya ingin bertanya, sudahkah Kementerian mengenal pasti punca-punca gangguan ini, dan apakah tindakan yang akan diambil bagi memastikan kita dapat menggunakan satu perkara yang amat penting ini untuk kita berhadapan dengan norma baharu dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akui perkara yang bakitkan itu adalah sangat benar, adalah satu yang real.
Dan saya ingin menyebutkan di sini, kerana tadi juga ada dibangkitkan oleh Kulim Bandar Baru, kata silap saya, bertanya pada Kementerian Pelajaran. Saya berikan sedikit penjelasan. Bahawa memang benar, ada 6 negeri yang pencapaian 4G-nya agak secara relatif jauh lebih rendah daripada kebanyakan negeri lain. Walaupun pencapaian liputan 2G yang agak rendah frekuensinya agak baik. Negeri-negeri ini yang kurang daripada 95%, artinya ada 5% ataupun lebih kawasan yang belum lagi sampai khidmat LTE atau long term evolution adalah pertama Kedah, kedua Kelantan, ketiga Negeri Sembilan, keempat Pahang pada 90.25 sahaja, Perak 94.81, kemudian Terengganu 94.22%, Sabah cuma 83.48%, agak jauh ya. Dan juga Sarawak 80.84%. Maka dalam perancangan kita, digital divide dan gap ini perlu segera dirapatkan. Sebab itu bajet diberikan kepada negeri-negeri yang kesenggangan itu begitu ketara. Jadi apa yang Berhormat sebut tadi memang benar, cuma untuk Yang Berhormat mengambil tindakan proaktif. Kementerian ada perkenalkan, baru saja kita melancarkan pada bulan Julai lepas, Jendela Map. Dalam Jendela Map, Yang Berhormat boleh masuk ke situ kerana ini menjadi sumber untuk kita mendapatkan maklumat daripada orang ramai, crowdsourcing, supaya kita dapat segera memberikan khidmat berdasarkan kepada aduan-aduan dan permintaan orang ramai. Jadi saya syorkan supaya ahli-ahli parlimen dapat masuk ke Jendela Map, https://jendela.my, supaya dapat lihat update terkini di kawasan-kawasan itu, dan kalau ada pengesyuran boleh memaklumkan di situ, kerana kita juga ada program untuk memberikan khidmat memperbaiki services di tempat-tempat yang tersebut. Saya juga akui, ya betul, dalam bandar juga memang ada setengah kata blind spot, setengah kata grey spot, brown spot dan sebagainya. Kerana keadaan ini Yang Berhormat kena harus faham dianya sentiasa berubah-ubah. Satu kawasan asalnya ada, tiba-tiba naik satu bangunan tinggi, terselindung, maka akan berlaku brown spot ke grey spot. Saya pun tak berapa faham sangat istilah-istilah teknologi ini. Maka service provider dikehendaki pada semasa ke semasa upgrade fasiliti mereka ataupun membuat pengubahsawaian yang berterusan. Jadi cara yang terbaik ialah bagi pengguna yang mengalami pengalaman yang sedemikian untuk melaporkan supaya tindakan-tindakan boleh diambil sama ada oleh Kementerian, SCMM ataupun juga telco services. Jadi saya ucap terima kasih. Saya faham perkara ini sangat-sangat mencabar dan teknikal, tetapi komitmen kerajaan macam telah saya tegaskan tadi, kita akan lakukan yang terbaik. Sila Yang Berhormat. Maaf, Teluk Intan dah lama tunggu Yang Berhormat. Teluk Intan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Menteri atas jawapan yang panjang lebar tadi. Saya ada 2 soalan tambahan. Yang pertama, apakah langkah yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan khidmat jalur lebar berkelajuan tinggi termasuk Unify dibekalkan kepada setiap kawasan perumahan, memandangkan kemudahan internet khususnya pada era post-pandemik ini merupakan satu kemudahan iktisas yang cukup penting, sama taraf dengan bil elektrik dan juga perkhidmatan air. Ini soalan pertama. Kedua, spektrum 5G sepatutnya menjadi aset strategik negara yang amat penting. Bolehkah Yang Berhormat Menteri beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini, apakah rasional kerajaan memberikan projek bernilai 11.5 bilion, projek 5G nasional kepada syarikat Ericsson? Kerana pihak kami juga difahamkan, jika dibandingkan dengan harga kecanggihan teknologi, syarikat lain termasuk Huawei sebenarnya mempunyai kelebihan. Maka boleh tak Yang Berhormat Menteri terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, apakah rasionalnya projek strategik nasional ini diberikan kepada syarikat Ericsson? Sila, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan berkenaan dengan isu sama. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti mana yang kita faham, bila kita sebut tentang Unify, ia merujuk kepada fixed line yang rata-rata memerlukan adanya gentian optik di kawasan-kawasan tersebut. Bila kita katakan bilakah Unify dapat cover seluruh negara ataupun setiap rumah, artinya kita merujuk kepada 9 juta premises di seluruh negara. Capaian pada masa ini terkini di bawah jendela 1 daripada hampir 5 juta, up to date adalah kira-kira 6 juta. Masih ada 3 juta lagi rumah-rumah ataupun premises yang belum termasuk dalam kategori sasaran 9 juta. Itu cabaran pelaksanaan yang perlu dilaksanakan. Langkah-langkah untuk mempercepatkan perkara ini, Yang Berhormat, ada berbagai-bagai. Misalnya yang terkini, kita berunding dan bersetuju supaya kerajaan tempatan apabila meluluskan kawasan-kawasan perumahan baru, hendaklah menganggapkan pemasangan fiber optik itu sebagai utiliti yang ketiga selepas bekalan air dan bekalan elektrik. Supaya tidaklah perlu telkos dan sebagainya perlu memasang gentian optik, kerana sewaktu dibuat lagi, kemudahan jalur fiber optik telah pun disediakan dan sudah termasuk dalam harga rumah waktu dibeli. Dan dengan itu dia akan mempercepatkan proses membolehkan fixed line Unify services ada di semua rumah-rumah. Itu contoh-contoh langkah-langkah yang sedang diambil. Yang kedua yang sedang diambil oleh kerajaan ialah langkah-langkah menyediakan point of presence tadi, POP. Dengan mengenal pasti kawasan-kawasan, terutamanya sekolah-sekolah, hampir 4,000 lebih sekolah yang telah dikenal pasti, dan tender telah dikeluarkan, menunggu Kementerian Kewangan mengesahkannya saja mulai pada bulan depan. Program pelaksanaan point of presence ini di hampir 1,000 buah sekolah, saya lupa angka yang tepat, tapi program keseluruhannya untuk lebih kurang 4,000 buah sekolah, yang mana fiberization apabila ada di situ, kawasan 5 km, kawasan yang berkenaan juga akan mendapat servis, boleh disambung. Tapi masih ada beberapa perkara-perkara tertentu yang kita nak kena sort out dengan service provider apabila kemudahan-kemudahan gentian optik itu telah dipasang di bawah program Yang Berhormat Menteri, soalan kerajaan. susulan. Terima kasih Menteri. Satu lagi. Dah panjang dah jawapan. Soalan susulan sedikit saja. Saya cukup, saya ada 2 soalan, soalan tambahan. Soalan Spektrum 5G negara ini sangat penting. Terima kasih. Tentang 5G. Terima kasih, Yang Berhormat. Dan seperti mana kita maklum, kerajaan telah pun membuat keputusan untuk mewujudkan sebuah syarikat milik kerajaan, iaitu Digital National Berhad, DNB. Dan proses-proses itu telah pun terlaksana, DNB telah pun mula berfungsi dengan menggunakan pendekatan SWN lah, kita kata biasa dirujuk sebagai Single Wholesale Network. Saya sedar ada perbincangan, ada pandangan baik buruknya sama ada Single Wholesale Network ataupun dual pihak lah, yang dua syarikat ataupun multiple. Kebanyakan negara menggunakan multiple services company, dan ini sedang dibuat lagi engagement tentang bagaimana kaedah single wholesale network ini dapat berfungsi, kerana dia masih perlu menggunakan prasarana-prasarana yang sudah pun dimiliki oleh telco dan service provider yang sedia ada. Jadi kaedah-kaedah itu saya percaya sedang dalam urusan dan rundingan antara National Digital Digital National Berhad, DNB tadi, Digital National Berhad, ya, dengan telcos. Ini masih lagi sedang ada engagement dan perbincangan, Yang Berhormat. Barangkali Kementerian Kewangan yang handlekan perkara ini. Perkara ini sedang diberikan perhatian. Soalan susulan sama saja. Sikit. Ini khusus untuk roll out 5G yang juga nak disegerakan sebaik saja 4G in place. Ya, terima kasih. Saya dah berikan masa yang panjang. Saya nak teruskan kepada soalan seterusnya. Kerana 2 pertanyaan tambahan telah diberikan. Sekarang saya ingin menyebut Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik Sempang Renggam. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan atau timbalannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Si Parenggam yang telah mengajukan soalan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa memberi keutamaan kepada murid daripada keluarga B40 untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh SBP. Mulai tahun 2018, KPM telah memperkenalkan dasar penawaran 60% tempat kepada murid daripada keluarga B40. Namun demikian, untuk pengambilan tahun 2019, hanya 37.9% murid yang berdaftar bagi tingkatan 1 di SBP terdiri daripada keluarga B40. Peratusan tersebut menurun bagi kemasukan pada tahun 2020, iaitu hanya 36.5%. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, jumlah murid B40 yang diterima masuk ke SBP telah menunjukkan peningkatan ketara, iaitu kepada 51.4%. Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan ini adalah strategi KPM memperkenalkan kaedah permohonan secara berpusat atau single entry point dengan izin. Melalui kaedah ini, pemohon ke sekolah asrama sepenuhnya di bawah KPM boleh membuat 3 pilihan sekolah semasa memohon. Calon yang berjaya akan menerima hanya 1 tawaran sahaja. Ini membolehkan lebih ramai calon ditawarkan tempat ke SBP. Di samping itu, KPM telah memperkenalkan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK sebagai kaedah baru bagi kemasukan ke SBP untuk pengambilan tahun 2021. PKSK diperkenal dan digunakan susulan daripada pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah UPSR pada tahun 2020 dan ianya telah dijalankan secara dalam talian. PKSK merangkumi 3 komponen, iaitu kecerdasan insaniah 20%, kecerdasan intelektual 70%, dan artikulasi penulisan 10%. Secara keseluruhan, PKSK adalah untuk menilai potensi murid secara menyeluruh dengan mengenal pasti percembahan idea, tahap kreativiti, hujahan serta kecenderungan murid dalam satu bidang. Pendekatan ini memberi ruang dan peluang yang saksama kepada semua calon tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka, kerana fokus yang diberikan tidak hanya kepada prestasi akademik semata-mata. Untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, KPM sedang merangka dasar yang lebih komprehensif dan menyeluruh bagi memperkukuhkan pendekatan pengambilan murid ke SBP dengan memberikan keutamaan kepada murid berpotensi dalam kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Ini adalah selaras dengan usaha KPM untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualiti dan saksama kepada murid B40. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Saya Parenggam. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dengan jawapan yang panjang lebar walaupun yang kita tanya pendek saja. Nampaknya hari ini semua melirik-lirik Menteri jawapannya. Sebab ini saya bertanyakan berkaitan dengan polisi B40 apakah diteruskan ataupun tidak. Kerana kita lihat di Dewan Yang Mulia ini telah dimaklumkan hampir 600,000 rakyat Malaysia daripada golongan N40 kini telah jatuh kepada kategori B40, dampak wabak COVID-19. Maka dalam keadaan banyak keluarga di seluruh negara yang sedang bergelut dengan keadaan kemiskinan dan keadaan yang begitu ketara cabarannya, apakah kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk meneruskan program sarapan pagi percuma kepada anak-anak sekolah seperti mana yang pernah cuba dilakukan pada tahun 2020. Hakikatnya kini B40 telah meningkat menjadi hampir B50. Terima kasih Tuan Ketua. Sila Timbalan Menteri. Saya rasa soalan tambahan ini agak panjang lebar juga ya. Untuk makluman kepada Yang Berhormat Si Parenggam, kerajaan akan meneruskan polisi ini dan kita akan teruskan. Kalau kita lihat daripada trend tahun ke tahun Yang Berhormat,
ada peningkatan dari segi pengambilan daripada kalangan keluarga B40 ini yang diterima masuk dalam SBP. Dan soalan tambahan yang kedua yang disebutkan tadi soal sarapan dan makanan bentuk bantuan. Untuk makluman yang berhormat Simpan Renggam, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit kepada SBP khusus untuk murid-murid kalangan B40 ini. Kita berikan mereka bantuan-bantuan khusus. Yang berjaya masuk, kita akan berikan mereka bantuan-bantuan khusus. Jadi ini antara bentuk bantuan. Dia program sarapan pagi kepada semua murid sekolah, bukan SBP semata-mata. Saya faham. Murid sarapan pagi. Dan termasuk juga bantuan-bantuan makan ini. Kita akan bagi, kita subsidize juga. Akan dilaksanakan semula program sarapan pagi percuma, ya? Ya, kita akan kaji semula mana-mana yang Okey, harap dapat direkodkan. Terima kasih. Goreng. Jadi berhormat dulu sebagai menteri pun lebih tahu soal ini. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Ketua, Tangga Batu. Saya kena cari sebelah sini. Jadi saya jemput yang berhormat Jempol. Okey. Terima kasih. Tuan Yang Ketua yang dikasihi kerana memberi peluang. Pertamanya saya terima kasih dengan jawapan Menteri tadi. Timbalan Menteri yang boleh capai KPI yang cukup bagus. Tapi apa yang jawapan yang diberi ini bagi saya nak tanya soalan. Dari segi syarat kemasukan tadi itu dari segi B40 ini terdiri daripada mereka yang susah. Jadi soalan saya, kita tidak boleh berdasarkan kepada akademik semata-mata. Kita tahu warga di luar bandar susah. Jadi apakah syarat lain dan special punya syarat supaya anak-anak di luar bandar pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3 ini dibela agar dia dapat masuk ke asrama penuh. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Sila. Terima kasih Yang Berhormat sahabat-sahabat Jempol. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dalam ucapan MQT tadi, jawapan dalam MQT tadi bahawa kita ada pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang saya sebutkan tadi, di mana pentaksiran ataupun PKSK ini tidak hanya semata-mata kita lihat soal akademik sahaja, tetapi banyak faktor-faktor lain yang akan kita nilai dari segi yang saya sebutkan tadi, dari segi kecerdasan insaniah, kecerdasan intelektual dan sebagainya. Ini salah satu faktor yang akan kita ambil kira. Yang keduanya, Yang Berhormat Jempol, kita menggunakan sistem data yang dinamakan yang akan dimasukkan dalam aplikasi pakalan data murid KPM, di mana maklumat pendapatan yang akan dimuatkan dalam APDM ini akan digunakan sebagai salah satu kaedah yang akan mengenal pasti kumpulan keluarga tersebut. Jadi maknanya kalau dia berasal daripada keluarga B40, kita akan tahu dan kita akan beri keutamaan dalam soal ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan jawab biasa seterusnya, menjemput Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris, Tubau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Pengangkutan, jawabnya tempoh masa 3 minit. Datuk Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan ingin memaklumkan bahawa industri latihan pemanduan LLP kenderaan motor di seluruh negara dibenarkan beroperasi dalam tempoh pelan pemulihan negara secara janji temu. Syarat-syarat pengoperasian adalah tertakluk pada fasah PPN bagi setiap negeri yang terlibat. Baik, pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ketujuh ketika ini yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris yang meminta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah usaha yang dilakukan oleh kementerian dalam menangani masalah yang dihadapi oleh Institut Memandu yang telah ditutup sejak 1 Jun akibat pandemik COVID-19, dan ketika ini Timbalan Menteri Pengangkutan sedang menjawab persoalan ini. Baik, jika kita lihat semula kepada pertanyaan-pertanyaan Menteri atau MQT, soalan pertama adalah berkenaan dengan GKP, iaitu Geran Khas Prihatin. Baik, lebih 1 juta usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro telah menerima Geran Khas Prihatin
GKP setakat ini. Jelas Menteri Kewangan lebih 8.1 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi membantu usahawan PKS Mikro. Tambah beliau lagi, kebanyakan institusi kewangan pembangunan AKP yang membantu menyalurkan bantuan GKP kepada usahawan PKS Mikro ialah bank-bank kerajaan dan SME Bank. Pada 31 Mei lalu melalui program Pemekasa, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, jumlah tambahan sebanyak RM500 dilaksanakan menaikkan jumlah bayaran kepada RM1,500 kepada setiap PKS Mikro. Tengku Datuk Seri Zafrul menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bukit Bintang Fong Kui Lun di waktu pertanyaan Menteri MQT. Baik, pada masa sama, bagi inisiatif Geran Khas Prihatin 4.0, lebih 1 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro melibatkan penerima sedia ada GKP sebelum ini serta penerimaan bayaran baru GKP telah mula menerima RM500 pada 21 September 2021 melalui bayaran fasa 1. Bagi bayaran fasa 2 berjumlah RM500 akan dibuat pada bulan November 2021 menjadikan keseluruhan bayaran GKP 4.0 sebanyak RM1,000 untuk penerima yang layak. Penerima yang layak untuk menerima bantuan GKP 4.0 adalah melibatkan penerima sedia ada iaitu GKP 1.0, GKP 2.0 dan GKP 3.0 yang berstatus lulus dan berjaya kredit serta penerima baru GKP 4.0. Tengku Datuk Seri Zafrul menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Baik, kita terus ke soalan yang kedua, soalan MQT yang kedua, iaitu PDPR. Kerajaan telah mengambil kira pandangan semua pihak terutama ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah sebelum memutuskan untuk membuka sesi persekolahan secara bersemuka di samping terus melaksanakan sistem PDPR secara bergilir. Ia bagi memastikan murid-murid dapat kembali belajar di sekolah dalam keadaan normal. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Rajizuddin, pendekatan itu dilaksanakan mengambil kira situasi semasa terutama penularan varian Delta COVID-19 yang sangat berbahaya. Bagi memastikan PDP secara penggiliran itu dapat dilaksanakan dengan baik, pihaknya telah menyediakan manual pengoperasian sebagai panduan kepada pihak ibu bapa, guru, pelajar dan juga pentadbir sekolah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zazin. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi laman Facebook Berita RTM. Dan untuk pengetahuan anda juga, pada Isnin depan iaitu 27 September akan dibentangkan rancangan Malaysia yang ke-12 RM ke-12 pada jam 11.30 pagi di mana ia akan memfokuskan kepada isu kebajikan rakyat, projek-projek yang berkaitan dengan kebajikan rakyat dan juga pembangunan ekonomi negara. Jangan lupa untuk saksikan RMK yang ke-12. Sekian saja langsung dari Parlimen. Kita kembali ke studio.